Seseorang yang menahan diri daripada sesuatu itu namanya al-imsak. Sebab itu al-imsak itu nanti kita akan bicarakan bukan sahaja pada ketika berpuasa, tidak. Hatta di dalam bulan Ramadan sendiri, hadirin, kita akan lihat imsak itu ada beberapa jenis. Baik, siapa yang ada kitab sekarang, mari kita lihat imsak itu ada 4 jenis. Silakan siapa yang ada bukunya, silakan melihat pada muka surat 32. Ini dari segi bahasa kita bicarakan imsak itu ada 4. Pertama sekali, muka surat 32 hadirin, 4 jenis imsak, iaitu menahan diri daripada makan dan minum sehingga masuk waktu maghrib. Itu dari segi pengistilahan yang biasa. Baik, pertama sekali yang ini kita nak bicarakan sekarang. Apa dia? Kita katakan imsak dari segi bahasa menahan diri daripada sesuatu. Baik, cuba kita lihat muka surat yang keempat. Muka surat yang keempat, apa maksud puasa dari segi syarak? Dari segi syarak, menahan diri daripada makan dan minum. Maksudnya jangan makan dan jangan minum, serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Nanti kita akan lihat pengajian akan datang, ada 9 perkara yang boleh membatalkan puasa. Jangan dibuat. Itu maksudnya kita tahan diri itu. Daripada bila? Bermula daripada terbit fajar sadiq. Fajar sadiq, fajar maksudnya cahaya pagi. Sadiq bermaksud benar. Kenapa? Sebab ada cahaya yang tidak benar. Cahaya itu namanya fajar kadhib. Kadhib maksudnya bohong. Fajar maksudnya cahaya pagi. Sebelum timbulnya ataupun keluarnya cahaya benar ataupun fajar sadiq, didahului dahulu dengan fajar kadhib. Macam mana nak tahu? Sekitar lebih kurang 20 minit lebih kurang sebelum waktu subuh yang sebenar ataupun belasan minit akan keluar satu cahaya yang menegak daripada utara ke selatan ataupun selatan ke utara, halus sekali. Cahaya pagi itulah namanya fajar. Kenapa dia panggil kadhib? Kadhib bohong. Sebab ketika kita melihat cahaya tadi keluar, kita confuse. Kalau nak katakan sudah subuh, di sekeliling kita masih lagi gelap. Kalau nak katakan belum subuh, cahayanya sudah keluar. Jadi cahaya tadi itu seolah-olah dia membohongi kita. Walau sebenarnya belum masuk subuh lagi. Sebab itu disebut cahaya ini dengan fajar kadhib, fajar yang bohong. Nanti 15 minit selepas itu akan keluar satu lagi cahaya yang terang, yang jelas daripada yang pertama tadi. Kalau tadi dia menegak, sekarang dia melintang daripada timur ke barat, barat ke timur. Cahaya tadi itu namanya fajar. Oleh kerana itu betul-betul benar-benar masuk waktu subuh, benar kata orang Arab, sidq ataupun sadiq, yang benar, maka dipanggillah cahaya itu cahaya yang benar. Dalam bahasa Arabnya fajar sadiq, benar-benar. Apa maksud benar-benar? Benar-benar telah masuk waktu subuh. Ini kita bicarakan sekarang. Yang tak boleh makan dan tak boleh minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa tadi, jangan dibuat. Bermula bila tu? Bermula daripada terbit fajar sadiq yang kita sebutkan tadi tu, sehingga terbenam matahari. Terbenam matahari tu bila? Waktunya waktu maghrib. Daripada subuh sampai ke maghrib. Itulah dia tempoh. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersama dengan suami ataupun isteri, dan jangan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nanti kita bicarakan ada 9 perkaranya itu. Dengan niat, mesti niat. Bila niatnya? Pada malam hari, dengan syarat dan syarat-syarat yang tertentu. Inilah ta'arif imsak yang merujuk kepada puasa. Tapi jangan lupa, dari segi bahasa tadi kita sebut imsak tu ada 4. Mari kita patah balik pada muka surat yang ke-32 hadirin. 4 jenis imsak, iaitu menahan diri daripada makan dan minum sehingga masuk waktu maghrib 1.
Kalau dikatakan menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar sadiq sehingga terbenam matahari maghrib dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu, itu kena tahan diri kan, jangan makan dan minum kan, dan jangan buat perkara yang membatalkan puasa. Bila tu? Daripada subuh sampai maghrib, itu namanya imsak. Inilah yang kita sebut pengertian puasa dari segi syarak. Tapi jangan lupa ada juga imsak dalam pengertian yang lain. Contoh, malam tadi, contohnya yang pertama sekali kita lihat, sengaja tidak berpuasa Ramadan. Dah bulan Ramadan dah masuk katalah pukul 10 dah, tapi dia sengaja tak berpuasa Ramadan, purposely, bukan sebab-sebab yang lain. Satu. Yang kedua, tidak berniat pada malam tadi. Ini bulan Ramadan ni, tapi malam tadi dia tak berniat, sama ada satu sengaja ataupun dia lupa. Dua. Tiga, dia sahur kerana menyangka masih malam. Katalah dia sahur, dia duk rasa macam duk malam lagi dia pun makan sahur. Rupa-rupanya hakikatnya sudah masuk subuh. Orang sebegini tiga. Dalam keadaan yang ketiga, yang keempat, berbuka puasa dan menyangka sudah maghrib. Dia duk rasa maghrib dah masuk. Terus dia makan cendol. Maka orang sebegini kena imsak. 4. Yang kelima, dia yakin hari ini 30 Syaban, tapi sebenar-benarnya sudah pun masuk 1 Ramadan. Bila ada orang habaq, ya Syekh, masuk Ramadan dah ya akhi. Apa yang dia harus buat? Dia kena imsak. Naam. Yang keenam, terminum ayak kerana berlebih-lebihan ketika madmadah, berkumur-kumur. Istinsyak, memasukkan ayak dalam hidung. Kalau kita berpuasa lalu kita berwuduk, hukumnya boleh? Boleh. Kita madmadah maksudnya ambil air, kalau dalam pipe kita ambil sebegini ya. Dan kita letak di sini, ataupun begini pun boleh juga, letak sini, tapi banyak sangat ambil lagu ni. Ataupun di kolah kita ambil cedok buat begini. Maka tu namanya madmadah. Berkumur tu namanya madmadah, tapi jangan berlebihan. Sama juga dengan istinsyak. Istinsyak itu maksudnya masukkan air ke dalam hidung. Jangan ditarik sampai hilang ayak tu, bukan. Istinsyak, ambil ayak masuk dalam hidung dan dihembus kembali. Caranya lagu ni, kalau kata pipe kita tadah lagu ni, dan kita boleh masukkan terus ke hidung dengan tangan kanan dan keluarkan dengan tangan kiri. Itu namanya istinsyak. Begitu juga ketika kita ambil air daripada qullah, di kolah masjid ataupun surau, kita cedok dan kita masukkan terus dan buang sebegitu. Itu cara yang pertama. Tapi cara yang lebih baik dan lebih jimat, kata ulama, dengan ambil satu cedok ataupun satu air tadi, melakukan dua perkara. Madmadah dengan istinsyak. Umpamanya sebegini. Kita ambil air ataupun tadahkan air dan letakkan di hidung dan mulut sekaligus begini. Maka akan terbahagi air satu pada mulut, yang kedua pada hidung, untuk kita gunakan istinsyak. Begitu. Sekaligus begitu. Maka kita istinsyak, buang, dan air yang ada pada tadi kita kumur sekaligus. Itu lebih bagus untuk menjimatkan air. Tetapi kalau tak biasa, kita boleh gunakan satu-satu. Ketika berpuasa boleh tak buat tu? Boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Tapi kalau terminum air kerana berlebih-lebihan, ketika madmadah, berkumur-kumur dan istinsyak, masukkan air dalam hidung dan membuangnya, berlebih-lebihan lalu termasuk air, itu batal hukumnya. Tetapi boleh tak dia makan minum selepas? Tak boleh. Itu namanya imsak. Dan mandi yang tidak sunat, umpamanya mandi biasa, tak ada sebab apa-apa, ataupun mandi wajib, mohon maaf, barangkali malam tadi berhadas atau berjunub, baik lelaki dengan perempuan, ketika masuk subuh, belum lagi mandi wajib. Sah puasanya? Sah puasanya. Mungkin terlalu sejuk dan sebagainya. Lalu ketika nak subuh, ataupun setelah subuh, lalu dia mandi sekitar pukul 8, mungkin terlelap tidur dan sebagainya, sah puasanya? Sah. Tapi hukumnya makruh, sebab sudah masuk hari berpuasa dalam keadaan masih berjanabah ataupun masih berhadas besar. Sah puasanya? Sah. Tapi ketika dia mandi, boleh tak dia mandi? Boleh.
Tapi jangan mandi berlebih-lebihan. Mandi macam biasa sahaja. Tapi kalau mandi berlebih-lebihan, termasuk juga mandi yang tidak sunat, maka hukum puasanya itu boleh membatalkan puasa. Sebahagian ulama mengatakan, tetapi dia tidak boleh makan dan minum. Hadirin, orang sebegini dinamakan imsak juga. Apa maksud imsak? Tak boleh makan, tak boleh minum, sebagai denda. Ya, kita bicarakan bab imsak dulu. Jadi imsak itu ada pelbagai. Kalau tidak makan dan tidak minum bermula daripada subuh sampai ke maghrib, itu namanya istilah puasa dari segi syarak. Tapi ada juga orang yang malam tadi tak berniat, lalu ketika subuh, boleh tak dia berpuasa? Tak boleh berpuasa dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Sebab niat itu mesti tabyid. Tabyid maksudnya waktu malam. Ketika siang tak boleh dia berpuasa dah. Tapi apakah boleh makan dan minum? Tidak boleh. Sebab sebagai denda. Sama juga malam tadi dia makan sahur menyangkakan masih malam tapi sebenarnya sudah siang, atau dia buka puasa menyangkakan masih dia sudah malam tapi masih siang. Dan 6 perkara ini tadi, orang sebegini tidak boleh makan dan minum, wajib dia menahan diri daripada waktu itu sampai ke waktu maghrib nanti sebagai denda walaupun tidak puasa. Itu imsak yang kedua. Imsak yang ketiga, turuwul mani', iaitu datang penghalang. Ada beberapa keadaan. Satu, ketika sedang berpuasa, dia tengah puasa ni, kanak-kanak jadi balik. Kanak-kanak kan tak wajib berpuasa, tapi dia berpuasa juga. Tapi ketika dia berpuasa tu dia balik, dia jangan makan minum lepas itu. Walaupun kanak-kanak bukannya wajib kan, kalau berpuasa bukannya wajib. Yang kedua, orang yang bermusafir menjadi bermukim. Dia tadi bermusafir, boleh tak kalau tak puasa? Boleh. Ketika itu dia berpuasa. Ketika dia bermukim, ketika itu tahan diri, jangan buka puasa. Walhal ketika bermusafir, boleh tak kalau tak berpuasa? Boleh. Tapi ketika dia bermusafir dah jadi mukim, maka tidak boleh lagi dia buka puasa, dan hukumnya haram kalau dia batal puasa, wajib dia imsak. Dan orang yang sakit jadi sembuh. Orang sakit boleh tak berpuasa? Boleh. Tapi kalau tak berpuasa boleh tak? Ya, boleh kalau tak berpuasa. Tapi ketika dia berpuasa, tak boleh dia membatalkan puasa itu. Itu namanya imsak yang wajib. Itu namanya turuwul mani'. Maksudnya apa? Telah datang penghalangnya untuk dia tidak boleh buka puasa. Yang terakhir, zawalul mani', iaitu terangkat penghalang. Satu, orang kafir bila sudah masuk Islam. Yang kedua, orang gila ketika sudah sembuh, dan yang orang haid ataupun nifas ketika suci. Ketika itu kan orang haid dan nifas tak puasa kan? Tapi bila dah suci, macam mana? Nak puasa tak? Tak. Dia sunat imsak. Maksudnya dia jangan makan dan minum lagi sebab dia sudah suci. Sunat, tapi nak makan dan minum boleh? Boleh. Itu sekadar hadirin kita bicarakan ada 4 jenis imsak. Kita lompatkan daripada muka surat yang keempat tadi, jauh kita lompat sampai muka surat 32 supaya ada kesinambungan dalam perbahasan ini. Yang dikatakan imsak itu ada 4, ada yang mesti wajib dan ada juga yang sunat. Baik, mari kita kembali dalam perbahasan yang terakhir barangkali untuk pengajian kali ini, iaitu hukum puasa. Puasa ini hukumnya adalah fardu ain, iaitu wajib ke atas setiap orang Islam yang telah cukup syarat-syaratnya. Nanti kita akan bicarakan apakah syarat-syarat yang mewajibkan seseorang itu berpuasa. Sehingga kefarduan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Sehingga kata ulama, ini menunjukkan wajibnya dari segi nas dan dari segi mantuknya dan mafhumnya, seperti yang tertera di dalam ayat yang ke-183 surah Al-Baqarah. Sehingga sesiapa yang mengingkari kewajipan puasa,
Walaupun dia tahu hukumnya itu wajib, maka dia dianggap sebagai terkeluar daripada Islam, naudzubillah min dzalik, kafir. Tapi kalau dia tak tahu, maklum sajalah baru masuk Islam, ataupun dia tak tahu hukum hakam Islam, jauh daripada ulama, maka tidak dihukumkan sebagai kafir. Jadi hadirin, wajib kalau sudah cukup syarat-syarat yang kita akan bicarakan esok hari insya-Allah untuk berpuasa, dan kalau tidak berpuasa maka hukumnya berdosa. Maka kalau dia mengingkarinya walaupun dan dia tahu hukumnya tak boleh, maka boleh jatuh kepada kafir, naudzubillahi min dzalik. Mari kita lihat sedikit pada muka surat yang terakhir hari ini, muka surat yang kelima, ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya apa? Kamu mendapat takwa daripada ibadah puasa kamu tadi. Surah Al-Baqarah ayat 183. Sebahagian ulama menyebutkan supaya jelas puasa orang-orang terdahulu tu macam mana tu. Lalu sebahagian kitab menyebutkan puasa para nabi terdahulu. Kalau Nabi Adam alaihissalam, puasa baginda 3 hari sebulan, iaitu pada hari yang ke-13, hari ke-14 dan hari yang ke-15, itu disebut puasa hari-hari bid ataupun hari-hari putih. Demikian. Menarik sekali di dalam kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq karangan Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa qaddasallahu sirrahu. Beliau menyebutkan ada satu riwayat bahawa ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi ini, dikatakan qil sahaja, ya, dikatakan keadaan Nabi Adam sedikit gelap badan baginda. Lalu difirmankan kepada Nabi Adam berpuasa sum 13, berpuasalah kamu pada hari ke-13 bulan Hijriyah, sudah tentu. Lalu Nabi Adam berpuasa pada hari yang ke-13. 1/3 badan Nabi Adam menjadi cerah. Berpuasa lagi pada hari yang ke-14, 2/3 menjadi cerah. Berpuasa lagi pada hari yang ke-15, maka seluruh badan Nabi Adam menjadi cerah seperti biasa. Sebab itu dipanggil hari-hari cerah ataupun hari-hari putih. Itu sebahagian ulama mengatakan. Tapi kebanyakan alim ulama mengatakan yang dikatakan puasa pada hari ke-13, ke-14, ke-15 disebut sebagai hari-hari putih kerana malamnya itu bulan akan mengeluarkan cahaya yang cerah, cahaya yang banyak, yang terang. Cuba lihat pada malam ke-13, malam ke-14, malam ke-15, kan cahaya bulan terang kan? Sebab itu dipanggil hari-hari putih. Naam. Qil, Nabi Adam berpuasa pada 10 Muharram ketika bertemu dengan Sayyidatina Hawa. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan bicarakan nanti kalau ada kesempatan yang sebegini. Dikatakan Nabi Adam berpuasa pada hari Jumaat kerana hari Jumaat Nabi Adam dijadikan dan diturunkan ke bumi dan diterima taubat Nabi Adam alaihissalam. Tapi harus kita tahu, taubat di sini bukan taubat daripada dosa, ya, taubat daripada kesalahan. Sebab para malaikat, para nabi dan rasul, mereka maksum, tidak berbuat dosa. Mana-mana kitab yang kita baca, kitab berbahasa Arab ataupun berbahasa Melayu, bahasa apapun, yang dulu dengan yang sekarang, kalau disebut Nabi bertaubat ataupun Rasul bertaubat, hendaklah difahami dengan bertaubat daripada kesalahan, bukan taubat daripada dosa. Sebab Nabi dan Rasul itu maksum, orang yang tidak berbuat dosa dan kesalahan, dan tidak berbuat dosa dan tidak berbuat maksiat. Tetapi kesalahan itu lumrah sebagai manusia yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan manusiawi biasa. Mari kita lihat Nabi Idris alaihissalam dikatakan berpuasa sepanjang tahun. Nabi Nuh alaihissalam dikatakan berpuasa sepanjang tahun. Qil, puasa pada hari-hari putih 13, 14, 15 tadi. Nabi Musa alaihissalam ketika nak bermunajat kepada Allah berpuasa 40 hari, 40 malam. Masya Allah.
Dikatakan di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kalau tidak silap saya, Nabi Musa alaihi salam pada asalnya disuruh berpuasa 30 hari 30 malam. Pada hari ataupun malam ke-30 Nabi Musa menggosok gigi. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, apakah kamu tidak tahu inna khulu famis saim atyabu indana min rihil misk, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi kami daripada bau kasturi. Kamu tak tahu ke? Fasum asharan, maka puasa lagi 10 hari. Sebab itulah Nabi Musa berpuasa 10 hari lagi, jadi lengkaplah 40 hari 40 malam. Nabi Daud alaihi salam, dan inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa yang terbaik, iaitu sehari berpuasa, sehari berbuka. Nabi Ibrahim alaihi salam berpuasa sehari dan berbuka sehari seperti puasa Nabi Daud alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam berpuasa 40 hari ketika berada di dalam perut ikan, dan sangat bagus sekali ketika kita sekarang diuji oleh Allah dengan suasana virus sebegini. Sangat baik kita amalkan zikir Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin, paling kurang 100 kali, itu sangat bagus sekali. Dan Nabi Isa alaihi salam berpuasa 50 hari, barulah disyariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa kita dengan puasa-puasa sunat yang lain dan puasa yang wajib pada bulan Ramadan sepenuhnya. Maka inilah syariat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping